A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Adam Hamzi, nombor matrik 074707 bersama dengan ahli-ahli kumpulan kami. Yang pertama, saudara Hilman Syamir. Yang kedua, saudara Afiq Syahmi. Yang ketiga, saudara Faris Muhaimin. Yang keempat, saudara Muhammad Wafiuddin. Dan yang terakhir, saudara Wan Muhammad Azhar. Kami akan membentangkan berkenaan tajuk kejadian haiwan bagi subjek ilmu wahyu dan sains. Baik, saya akan membentangkan berkenaan dengan abstrak. Haiwan ialah satu makhluk yang tidak berakal fikiran. Allah telah mencipta haiwan itu berdasarkan dalilnya surah An-Nur ayat yang ke-45. Maksudnya, dan Allah telah menciptakan semua jenis haiwan dari air. Maka sebahagian dari haiwan itu ada yang berjalan di atas perutnya dan sebahagian berjalan dengan dua kaki. Sedang sebahagian yang lain berjalan dengan empat kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendakinya, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Terciptanya haiwan di atas muka bumi ini adalah salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Bahawa Allah Maha berkuasa atas setiap sesuatu, daripada sekecil-kecil haiwan sehinggalah sebesar-besar haiwan. Penciptaan haiwan seperti lalat, lebah, khinzir yang diciptakan dalam Al-Quranul Karim menjadi bukti bahawa setiap haiwan yang diciptakan memberi pengajaran kepada manusia. Jadi, seterusnya berkaitan dengan objektif dan berkaitan dengan kajian berkenaan lalat, lebah, khinzir yang dikatakan dalam Al-Quran serta hikmah dan rumusannya akan disambung oleh sahabat saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilman Syamir bin Muhammad Azmi. Nombor matrik saya 058807. Hari ini saya nak terangkan sedikit tentang objektif berkaitan tajuk tugasan kami iaitu kejadian haiwan. Yang pertama, mengenal pasti proses kejadian haiwan menurut perspektif Islam dan sains. Dan seterusnya, mengenal pasti contoh haiwan-haiwan yang disebut dalam Al-Quran. Contohnya macam sebagaimana yang ada di dalam poster di bawah, iaitu lalat, lebah dan khinzir. Dan yang terakhir sekali, menjelaskan hikmah kejadian haiwan menurut perspektif sains dan Islam. Contohnya lalat ni, dia suka hinggat dekat tempat yang kotor-kotor. Tapi kebaikannya adalah boleh menjadi penawar kepada kita. Dan selain itu, lebah juga ada hikmah dia, iaitu dia boleh mengeluarkan madu dari perutnya. Sekian, itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syamir bin Muhammad Ridwan. Nombor matrik 073887 dan saya akan menerangkan berkaitan lalat. Lalat ialah jenis serangga yang boleh terbang dan ia mampu menyebarkan penyakit kerana cara pemakanannya dan sifatnya sering terbang ke tempat yang kotor. Allah telah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 73, mafhumnya, wahai umat manusia, inilah diberikan satu misal perbandingan, maka dengarlah mengenainya dengan bersungguh-sungguh. Sebenarnya mereka yang kamu seru dan sembah yang lain dari Allah itu tidak sekali-sekali akan dapat mencipta seekor lalat walaupun mereka berhimpun beramai-ramai untuk membuatnya. Dan jika lalat itu mengambil sesuatu dari mereka, mereka tidak dapat mengambilnya balik daripadanya. Kedua-duanya lemah belaka. Lemah yang meminta dari mendapat hajatnya dan lemah yang diminta daripada menunaikannya. Sabda Nabi Muhammad SAW terbukti apabila kajian telah dilakukan oleh Prof. J. Lady yang mengatakan bahawa lalat ini dapat menyebarkan pelbagai penyakit kepada manusia. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi wa Muhammad Azizuddin bin Abdul Razak. Nama matrik 074357 dari kos Ijazah Sarjana Muda Dakwah. Pada hari ini saya ingin bercakap mengenai kejadian haiwan iaitu haiwan lebah. Dalam surah An-Nahl ayat 68 hingga 69 yang bermaksud, hendaklah engkau jadikan sebahagian gunung-gunung sebagai rumah-rumah dan dari pohon-pohonan dan dari apa yang mereka jadikan atap. Jadi tafsir dari surah ini, Dr. Hahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Wajiz, Allah telah memberikan kemudahan habitat makanan lebah. Allah juga memberikan arahan kepada lebah untuk merenovasi rumahnya dengan sedemikian mengagumkan.
Jadi dari sini kita tahu lebah ini banyak fadilatnya. Antara manfaat yang dapat kita kongsikan pada hari ini iaitu lebah menghasilkan madu yang membantu manusia dalam bidang perubatan mudarat, serangga yang boleh menyengat seseorang yang mungkin boleh membawa maut. Jadi keajaiban lebah pula, dalam perut lebah itu keluar minuman yakni madu yang bermacam-macam warnanya serta khasiatnya. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faris Muhaimin bin Muhammad Fauzi. Nama matrik 072458. Video kali ini saya akan menjelaskan atau menyambung pembentangan grup saya, ahli kumpulan saya yang sebelum ni, pada bahagian haiwan, iaitu haiwan khinzir. Pada sudut Islam, Allah mengharamkan kepada semua umat Islam untuk memakan daging khinzir. Pengharaman makan daging khinzir ni kita dapat lihat banyaklah dalil-dalil dalam Al-Quran. Antaranya surah Al-Baqarah pada ayat 173, seterusnya surah An-Nahl pada ayat 115 dan banyak lagi lah. Seterusnya, sebab-sebab pengharaman daging khinzir ni ialah kerana daging itu sendiri dia kotor. Daging khinzir ni penuh dengan cacing ataupun kuman-kuman halus yang boleh membinasakan, yang boleh merosakkan diri bagi yang memakannya. Pada sudut sains pula, haiwan mamalia ni yang bermuncung panjang, dan pada sudut sains haiwan khinzir ni ialah haiwan mamalia yang bermuncung panjang dan berhidung lepel. Haiwan khinzir ni dia makan semua benda, termasuklah benda kotor, benda jijik dan sebagainya. Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam kitabnya Al-Halalu wal-Haramu fil Islam, ketika beliau mengulas berkenaan pengharaman daging khinzir, di mana dia membawa alasannya sendiri adalah kerana tabiat-tabiat yang tidak sihat akan khinzirnya menjadikan ianya kotor dan sesiapa pun tidak akan menyukainya. Adapun makanan yang sangat disukainya ialah benda-benda yang jijik seperti najis dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Wafiuddin Zafri, nombor matrik 074548. Hikmah kejadian haiwan. Haiwan merupakan sumber makanan manusia seperti Al-An'am, iaitu haiwan ternakan. Yang kedua, merupakan penawar bagi sesetengah penyakit dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, kejadian haiwan merupakan menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita kagum dengan penciptaannya. Kesimpulannya, proses kejadian haiwan mengikut teori Islam terbukti tepat dan benar. Yang kedua, haiwan tidak mempunyai akal, namun kejadiannya membantu manusia untuk mengekalkan ekosistem di bumi. Yang ketiga, manusia, haiwan dan tumbuhan saling memerlukan antara satu sama lain. Jika tidak, ia akan mendatangkan kemudaratan dan keburukan kepada kita sendiri. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.